Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali kita untuk slot tuition online. Saya ke sini untuk kali yang ketiga. Jadi alhamdulillah, walaupun kita tidak bersekolah, namun kita masih lagi dapat meneruskan sesi pembelajaran melalui program tuition online. Okay, Jadi seterusnya saya ucapkan tahniah kepada Jaib, Maib dan juga JPM Perlis serta kru Suara Sunnah yang menjayakan program pada hari ini. Okey, pelajar-pelajar yang dah berjaya masuk, boleh share supaya kawan-kawan kita yang lain juga dapat menyertai kelas kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini Ustazah akan terangkan berkaitan takwinul jumal wal faqrah. Kita nak bina ayat dan juga perenggan. Okey. Minggu lepas sudah nak ulang kaji sikit. Kita belajar apa minggu lepas? Minggu lepas kita dah ada satu slot. Jadi minggu lepas pelajaran kita nasbul mudhari'. Jadi pelajar-pelajar yang terlepas, yang tak dapat menyertai tuition online kita pada minggu lepas, boleh buka dekat YouTube, kat Perlis Mengaji. Semua tu dah pun di-download. Jadi boleh tengok. Dan boleh tengok berulang-ulang kali. Kalau tidak faham, boleh bertanya dengan Ustazah. Okey, Okey, hari ni kita nak tengok tentang takwinul jumal wal faqrah. Okey, Kemudian sebelum kita nak teruskan sesi pembelajaran pada hari ini, kita nyanyi dulu sikit, ambil semangat. Mungkin baru bangkit tidur, duduk lemau-lemau lagi. Jadi kita nyanyi dulu sikit. Ini adalah lirik daripada kawan saya, tapi telah dinyanyikan semula oleh murid saya lah, Siti Nurhaliza Jadian. Jadi saya ucap terima kasih kepada pelajar yang membantu saya menyanyikan lagu ini semula. Okey, jadi kita nyanyi dulu sikit. Nahnu nuhibbul lughatal arabiyyah, nahnu nufaddil lughatal arabiyyah, nahnu nadrusuha kulla yawmin ma'a ustadzatil mahbubah. نحن ندرس بالجد والاجتهاد لأن الاجتهاد هو أساس النجاح. هيا هيا بنا زملائنا نجتهد لتحقيق أهدافنا. وعلينا أن ننظم وقتنا، وعلينا
أن نراجع درسنا لتكون طالبا متفوقا لديننا ولوطننا وعلينا أن ننظم وقتنا وعلينا أن نراجع درسنا لتكون طالبا متفوقا لديننا ولوطننا. Okey jadi kita pun dah lama dah tak menyanyi. Kalau datang sekolah hari Isnin, hari ini menyanyilah lagu negaraku, lagu negeri Perlis. Jadi hari ini kita lama dah tak menyanyi. Jadi kita menyanyilah sikit. Okey, berkaitan dengan saya suka bahasa Arab. Kami suka bahasa Arab. Okey, supaya anak-anak bersemangat untuk meneruskan pengajian kita pada hari ini, walaupun peperiksaan telah pun dibatalkan. Tapi kita mesti sentiasa bersemangat untuk belajar, kerana kita belajar kerana Allah, bukan kerana peperiksaan. Okey, Okey, sekarang kita tengok apa yang penting berkaitan dengan jumal. Okey, saya sebut di sini ialah as-sarwa al-lughawiyah. Okey, kalau anak-anak perasan, setiap tajuk buku teks kita KSSM akan dimulakan dengan kalimat. Kalimat terdiri daripada ismun dan juga fi'lun. Jadi ini adalah perkataan yang sepatutnya anak-anak ambil itu maksudnya masukkan dalam minda lah. Dengan cara apa sekalipun anak-anak kena cuba. Supaya anak-anak ada vocab untuk menulis jumal. Dan yang keduanya adalah at-tarakib. Dibekalkan kepada kita tarkib naqdi dan juga tarkib idafi supaya anak-anak dapat menulis jumal. Jadi ini dua perkara penting dalam buku teks kita. Setiap tajuk kita akan dibekalkan kalimat terdiri daripada isim dan juga fi'il. Kemudian kita dibekalkan tarakib. Daripada dua perkara ini kita akan membina jumal. Okey. Jadi kalau tak ada vocab memang kita tak boleh tulis. Sebagai contoh, kalau hari ini anak-anak ataupun saya bagi contoh diri saya lah. Kalau nak suruh tulis ayat dalam bahasa Siam memang saya tak boleh tulis lah. Sebab saya memang tak ada vocab lain. Melainkan sawadikap. Kan? Aroy kot. Kan? Jadi saya tak boleh nak bina ayat. Kerana saya tidak ada vocab untuk bahasa Siam. Jadi sama juga dengan anak-anak. Anak-anak tak boleh menulis bahasa Arab kalau anak-anak tidak ada vocab. Jadi setiap tajuk, kalau anda belajar, anda jumpa kalimat, tarkib, mesti cuba masukkan dalam minda supaya satu masa anda boleh menulis menggunakan perkataan-perkataan yang telah dibekalkan di dalam silibus KSSM. Boleh ya? Okey. Kemudian sekarang kita tengok jumal. Okey, jumal ada dua lah, jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Okey. Jadi kita kena tahulah dulu ayat jenis apa yang kita nak bina. Okey ya. Kemudian al-jumlah al-ismiyah tabda'u bil ismi. Jadi jumlah ismiyah ini adalah ayat yang bermula dengan isim. Isim itu adalah kata nama. Kena at-talibatu fil fasli. Isim lah dekat situ. Kenapa yang saya gariskan tu? Kenapa? Sebab ada alif lam di depannya. At-talibu yaqra'ul majallata. Dekat situ juga ada alif lam. Okey. Hadza muallimun. Hadza ismul isyarah. Juga adalah isim lah. Ismun kan? Kemudian hadhihi majallatun. Juga adalah ismul isyarah. Dan satu lagi, kita boleh bina ayat menggunakan dhamir. Ana talibun. Nahnu tullabun. Dhamir juga termasuk dalam kumpulan isim. Jadi anak-anak kena kenal lah nak bina ayat jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Okey. Jumlah ismiyah dia punya kaedahnya adalah BJ. Kalau budak perempuan saya selalu kata bola jaring. Kalau murid-murid lelaki
baju jersey. Kamu pilihlah kumpulan EPL mana yang kamu minat, iaitu BJ, bola jaring, baju jersey. Iaitu jumlah ismiyah, mubtada' dan juga khabar, subjek dan predikat, dia mesti sama bilangan. B itu adalah bilangan, J itu adalah jantina. Mesti sama. Mesti sama. Hadza muallimun. At-talibu yaqra'u. Mesti sama. Nah, ingat nah. Pelajar perempuan ingat B bola, J jaring. Bola jaring. Pelajar lelaki boleh ingat B baju, J jersey. Okey. Hadhihi majallatun. Hadhihi majallatun. Yang ni keluar sikit daripada kaedah, iaitu ini ayat saya ambil dalam buku teks. Okey, hadhihi majallatun. Okey, ismul isyarah. Okey, di sini penggunaannya adalah hadhihi kerana perkataan majallatun adalah jamak muannas li ghairil aqil. Tidak ada akal. Penggunaan isim isyarahnya adalah mufrad muannas. Yang ni terkeluar daripada kaedah sedikitlah. Yang lain-lain tu anak-anak mesti menulis mengikut kaedah tata bahasa, iaitu ayat jumlah ismiyah mesti BJ. Ingat mesti BJ. Boleh faham Okey. Kemudian ayat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tabda'u bil fi'li. Jadi ayat-ayat yang bermula dengan fi'il adalah ayat jumlah fi'liyah. Ya'kulu al-mudiru al-khubza. Malam-malam lah, siang-siang tak boleh. Tashrabu al-banatu al-asira. Ni pun waktu berbuka saat ni. Yang ketiga, jalasal muallimu alal kursi. Jadi perkataan yang saya gariskan tu adalah semuanya adalah fi'il. Okey, dan kaedahnya adalah al-fi'lu fi'il. Okey, duduk kat mana? Duduk kat depan, sebab tabda'u bil fi'li dia mesti mufrad. Saya sebut mufrad di sini adalah dhamir huwa dan juga dhamir hiya. Dhamir huwa dan juga dhamir hiya. Ya huwa ya'kulu, hiya tashrabu, huwa jalasa, hiya jalasat. Jadi fi'il duduk kat depan tu anak-anak tak boleh letak ya'kuluna kat situ. Tashrabna tak boleh. Tak tepat dari segi tata bahasa dia. Jadi ayat kita ada dua, ingat ayat kita ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu kaedah yang saya dah bagi tahu. Jadi catat okey, supaya kita boleh tulis menggunakan kaedah tata bahasa yang betul. Okey. Yang itu dari segi jenis ayat. Anak-anak nak bina jenis apa? Boleh. Ismiyah pun boleh, fi'liyah pun boleh. Ya'kulu al-mudiru al-khubza. Boleh tukar jadi ismiyah. Al-mudiru ya'kulu al-khubza. Boleh tukar. Tak ada masalah. Kalau nombor 2 tu, kalau nak tukar, kena tukar fi'il dia. Jadi saya tukar yang nombor 1. Dan yang nombor 3. Jalasa al-muallimu alal kursi. Al-muallimu jalasa alal kursi. Jadi boleh isim duduk depan boleh, fi'il duduk depan pun boleh. Jadi cuma anak-anak kena tahu pattern dan juga kaedah membina ayat sama ada ismiyah ataupun fi'liyah, kerana dia ada kaedah yang tersendiri. Okey. Kalau nombor 2 tu tashrabu al-banatu al-asira. Jadi kalau nak ubah al-banat itu letak kat depan, maka al-banatu yashrabna. Macam tu. Okey. Al-banatu yashrabna al-asira. Okey. Jadi itu kaedah kalau anak-anak nak tahu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Mesti kena bagi faham betul-betul. Okey. Kerana dia ada perbezaan. Walaupun makna dia sama je lah. Okey. Okey, yang tu dari segi jenis ayat. Okey, sekarang ni kita nak bina ayat. Kita boleh istihdam adawat
istifham. Jadi anak-anak kalau nak bina ayat, anak-anak boleh guna adawat istifham. Iaitu kalau bahasa Inggeris dia kata WH question. Kata tanya, bahasa Melayu kata tanya. Okey, kata tanya ni saya ada lagu. Lagu ni pun daripada sahabat saya. Tapi saya telah pun cut sikit lah sebab panjang sangat lagunya. Jadi anak-anak pun kalau tingkatan 3 pun mungkin dah tahu. Mungkin tingkatan 1 tak berapa mahir lagi adawat istifham. Jadi kita nyanyi dulu sikit. Sikit saja. Okey. Jadi saya berhenti dekat sini. Jadi anak-anak boleh buka dekat YouTube. Awak anak boleh tengok lagu Adawatul Istifham. Panjang dalam 4 minit macam tu. Jadi saya dah cut setakat tu. Okey, lagu ni dinyanyikan oleh orang Kuala Lumpur. Jadi jadilah mak apa. Kalau kita mak apa lah. Tak apalah, sekali-sekala kita nak menyanyi guna bahasa Kuala Lumpur tu tak ada masalah. Jadi anak-anak boleh menyanyi sendiri. Boleh buka dekat YouTube. Nanti kalau dah habis siaran pun anak-anak boleh ulang lagi kelas ni dan ada lagu di situ. Okey. Jadi adawat istifham ma, limaza, man, kaifa, kam, aina, mata, hal, madza. Saya tambah bimaza di sini. Anak-anak kena tahulah makna dia. Ma apa, limaza, mengapa. Okey. Jadi bila kita nak bina ayat, kita gunakan adawat istifham ni. Kita tanya dulu. Okey, kita tengok gambar. Okey, sekarang saya ambil satu gambar dalam buku teks. Ni saya ambil daripada buku teks tingkatan 2. Okey, sekarang kita nak tanya. Kita nak tanya, tengok. Man hiya. Siapa dia ni? Janganlah kata ustazah. Man hiya. Siapa dia? Kemudian madza taf'alu. Dia sedang buat apa? Okey, yang ketiga, aina. Dia duk buat perkara tu di mana? Okey, yang keempat, mata. Bila ni? Malam ke, siang ke, petang ke? Okey. Kemudian yang kelima, limadza. Kenapa dia duduk buat aktiviti tersebut? Okey. Yang terakhir, madza tahsulu. Apa yang dia dapat? Okey, jadi kita tanyalah. Kita tanya, kita create pertanyaan di situ supaya kita dapat membina ayat berdasarkan pertanyaan. Okey, sekarang Ustaz nak jawab lah. Dah Ustazah tanya, Ustazah kena jawab. Okey, kita tengok satu-satulah. Ada 6. Jadi kita dah boleh bina 6 ayat di sini. Okey, hiya la'ibatun. Al-la'ibatu. Okey. Okey. Tadi man hiya kan? Hiya la'ibatun. Madza taf'alu? Al-la'ibatu
tal'abu ramyar rumhi. Al-la'ibatu tal'abu fil mal'abi. Okey, ayat yang keempat ni Ustazah dah tukar daripada ayat jumlah ismiyah kepada ayat jumlah fi'liyah. Tal'abu al-la'ibatu fis sabahi. Tal'abu al-la'ibatu li sihhatil jismi. Al-la'ibatu tahsulu ala midaliyah zahabiyah. Okey. Kalau anak-anak bilang, ni ayat simple lah. Anak-anak jangan buat ayat yang gramatis. Ini ayat tahap anak-anak lah. Okey, kalau anak-anak bilang 6 ayat ini sudah pun sampai 20 patah perkataan. Okey, sekejap lagi Ustazah akan tunjuk bagaimana daripada 20 patah perkataan kita akan cukupkan 30 patah perkataan seperti mana dalam arahan soalan PT3 pelajar mesti tulis 30 patah perkataan dan ke atas lah. Okey, tidak kurang daripada 30 patah perkataan, maknanya 30 dan ke atas. Okey, ini ayat biasa. Semua perkataan tu saya rasa anak-anak boleh faham. Ramyu rumhi tu pelajar tu sedang buat lah. Okey. Ramyu ni adalah buang lah, buang. Buang, lempak. Bahasa kita tauk. Tapi oleh kerana permainan ni dia bahasa surat, dia tak katalah tauk lembing. Dia katalah merejam lembing. Sebenarnya tauk baling semua tu lah. Lempak. Okey. Jadi perkataan yang saya ambil ni perkataan dalam buku teks. Midaliyah zahabiyah. Ini pun perkataan dalam buku. Okey. Jadi daripada sini tadi kita nak bina ayat, kita guna adawat istifham. Okey, sekarang ni kita nak kembangkan lagi ayat sebab daripada jumal yang biasa kita nak jadikan dia faqrah. Okey, kita guna istihdam at-tarakib. Kita guna tarkib idafi dan juga tarkib na'ti yang telah pun ada dalam buku teks kita. Okey. Kita tengok ni. Saya ambil daripada ayat tadi juga. Hiya la'ibatun. Kemudian saya tambah nasyitatun. Tarkib lah. Kemudian al-la'ibatu tal'abu fi mal'ab. Okey, saya tambah madrasah. Tarkib idafi. Tal'abu al-la'ibatu al-mujtahidatu fi sabahi. Yang warna hijau ni adalah tambahan. Daripada ayat pertama sekali yang kita buat tak sat. Man hiya la'ibah yang kita jawab kan. Sekarang hiya la'ibatun nasyitatun. Nampak? Itu maksud dia bagaimana kita nak mengembangkan ayat kita jadi panjang. Okey, kita masukkan tarkib idafi ataupun tarkib na'ti. Anak-anak kalau belajar kena catat nah. Pertama tadi kita nak bina ayat, kita guna adawat istifham. Bila dah kita dapat ayat, macam mana ayat tu nak bagi panjang pula? Kita tambah tarkib idafi ataupun tarkib na'ti. Boleh Okey. Kemudian daripada ayat yang sama juga kita ziyadah al-ma'tuf. Okey, tadi hiya la'ibatun ayat asal. Man hiya la'ibatun itu ayat asal. Kemudian saya tambah nasyitatun. Kemudian saya hitamkan di sini adalah wa mujtahidatun. Saya tambah maktuf. Waw tu huruf ataf dan mujtahidatun saya tambah lagi kata sifat untuk dia. Tal'abu al-la'ibatu li sihhatil jismi. Dia main itu untuk kesihatan badan. Wal aqli untuk kesihatan akal juga. Jadi perkataan yang saya hitamkan di sini adalah maktuf. Anak-anak boleh buh lagi. Banyak lagi maktuf boleh bubuh berkaitan dengan ayat. Okey, yang ketiga, yang seterusnya adalah ziyadah al-jar wal majrur. Okey, yang berwarna merah tadi ayat asal. Hiya la'ibatun nasyitatun. Nasyitatun tadi kita tambah apa? Tarkib. Tarkib na'ti. Wa mujtahidatun. Kita tambah lagi maktuf dia. Kemudian fil madrasati. Fi huruf jar. Al-madrasah adalah isim majrur. Kita tambah lagi. Jadi hiya la'ibatun nasyitatun wa mujtahidatun fil madrasati. Jadi ayat kita yang warna merah dua perkataan tadi telah pun berkembang menjadi
2, 4, 5. Nah. Okey. Jadi macam itulah cara kita nak kembangkan ayat. Nah. Okey. Kemudian ziyadah az-zuruf. Kita tambah zarfu. Kita ada zarfu zaman, zarfu makan. Kita tambah. Ni Ustazah masih lagi mengambil ayat yang sama yang asal Ustazah bina tadi. Al-la'ibatu tal'abu fil mal'abi wara'a mat'am. Wara'al mat'am. Al-la'ibatu tal'abu fil mal'abi yauman. Ustazah tambah zarfu zaman dan juga zarfu makan. Ustazah tambah di sini zaman dan juga makan. Jadi Ustazah ulang lagi sekali. Kita nak bina ayat. Pertama sekali kita cuba menggunakan adawat istifham. Kemudian kita cuba kembangkan dengan memasukkan tarkib. Kemudian kita cuba kembangkan dengan masukkan al-jar dan juga majrur. Kemudian kita kembangkan lagi ayat kita dengan memasukkan az-zuruf. Zarfu zaman ataupun zarfu makan. Okey nah? Dapat tak? Dapat nah? Boleh faham nah? Okey. Kemudian kita tengok ayat. Kita tengok ayat yang berwarna merah ini adalah ayat yang Ustazah bina mula-mula sekali menjawab kepada adawat istifham tadi. Hiya la'ibatun al-la'ibatu tal'abu ramyar rumhi al-la'ibatu tal'abu fil mal'abi. Yang warna merah tadi adalah ayat asal. Okey, yang berwarna purple adalah ayat-ayat tambahan menggunakan kaedah yang telah Ustazah bagi tahu tadi. Nasyitatun wa mujtahidatun fil madrasati yauman al-wasi'i wara'al mat'ami al-mujtahidatu wal aqli an-nasyitatu. Okey. Kalau anak-anak tengok tadi, okey, ayat kita asal tadi, okey, ada 20 patah perkataan sahaja. Yang kita jawab daripada adawat istifham tadi, ada 20 patah perkataan sahaja. Tapi selepas kita masukkan tarkib, kita masukkan ma'tuf, kita masukkan isim majrur, kita masukkan zarfu zaman dan juga zarfu makan, maka ayat kita hari ini dekat sini kita telah pun sampai 30 patah perkataan. Hak ni saya bina ayat ini berdasarkan gambar itu saja. Tapi kalau anda boleh menulis lebih daripada itu, maksud dia kalau kata biasanya karangan, perenggan, fakrah kita dia akan bagi tajuk, dia tidak bagi gambar. Contohnya Yaumur Riyadah. Anak-anak boleh tulis lagi luas daripada gambar ini. Gambar ni dia seorang je, maka saya duk tulis tentang dia seorang. Kan? Jadi sebenarnya boleh tulis banyak lagi. Ma'al asdiqa, itu pun tak masuk lagi. Okey. Ini berkaitan dengan membina ayat. Jadi anak-anak boleh berlatih untuk membina ayat dengan menggunakan perkara-perkara yang Ustazah terangkan tadilah. Okey. Sebelum tu saya ulang lagi sekali. Okey, bila kita nak bina ayat, kita cuba masukkan adawat istifham. Anak-anak tak perlulah tulis panjang-panjang. Anak-anak cuma tulis man, madza, limaza, macam tu. Okey. Ini Ustazah gunakan 1, 2, 3, 4 dan 5 adawat istifham lah, sebab madza ulang 2 kali. Okey, anak-anak boleh guna adawat istifham yang kita nyanyi tadi. Kita tanya. Contohnya, kalau soalan Pak Isha masuk tajuk apa? Hamlah ifsya'is salam. Tanyalah mata, aina, kaifa al-haflah. Jadi kita tanya, maka di situ kita dapat idea untuk kita tulis
ayat. Nah, okey. Bila kita tulis ayat, ini ayat kita adalah ayat yang basic. Tanpa penambahan apa-apa pun. Ini ayat basic. Jadi daripada ayat basic ni kita cuba kembangkan dengan memasukkan tarkib idhafi dan juga na'ti. Tarkib idhafi dan juga tarkib na'ti. Tapi kalau tak ada vocab memang tak boleh tambah lah. Ni pun tak boleh tulis. Jadi macam Ustazah tadilah memang tak boleh tulis bahasa Siam. Okey. Kemudian sekali lagi, okey, saya tunjuk contoh. Kemudian maktuf. Dekat sini Ustaz Abu, nasyitatun wa mujtahidun. Nasyitatun wa mujtahidatun. Awak boleh tambah lagi. Wa. Dan seterusnya. Boleh tambah lagi maktuf yang lain lah, yang anak-anak tahulah. Jadi kata-kata sifat itu pun kena hafal lah. Okey. Kemudian jar wa majrur, fil madrasah, perkataan biasalah, fil madrasah, fil mat'am, fil musalla, fil masjid. Perkataan-perkataan tu memang kena ada dalam minda kita supaya kita boleh tulis. Terutama sekali tempat-tempat di sekolah. Tempat-tempat di sekolah, fil ma'mal, dia guna ma'mal, guna mukhtabar, fil idarah, jadi fil mal'ab tu perkataan biasa yang sepatutnya kita tahu kerana dia adalah seharian dalam kehidupan kita lah. Sebagai seorang pelajar, tempat-tempat di sekolah kita kena tahu. Kemudian zarfu zaman dan juga zarfu makan. Jadi ini ayat kita yang dah cukup 30 patah perkataan. Okey, peringkat tingkatan 3 pelajar-pelajar perlu menulis perenggan sebanyak 30 patah perkataan. Jadi Ustazah dah cuba kembangkan daripada 20 patah perkataan kepada 30 patah perkataan menggunakan kaedah yang Ustazah dah terangkan tadi. Okey ya? Boleh dapat? Boleh nah? Okey, Ustazah ada satu lagi lagu. Ada satu lagi lagu. Yang ni pun untuk tambah vocab anak-anak lah. Lagu ni pun dah lama dah, tapi dinyanyikan semula lah juga oleh anak murid Ustazah. Jadi aktiviti bermula dari yaqumu, bangun tidak, sampai yanamu. Oh, Ustazah tersilap baris kat situ, yunamu, yanamu. Okey, daripada bangun tidak sampai tidak, ini aktiviti pelajar. Jadi awak dekat sini kalau awak nyanyi, awak hafal, awak dah ada 15 fi'il yang awak memang boleh tulis lah. Ni berkaitan dengan diri pelajar daripada bangun tidur sampai tidur. Okey ya. Kita nyanyi sikit. Sambil menyanyi, anak-anak boleh catat. Kalau pelajar saya dia dah ada lagu ni. Mungkin pelajar-pelajar yang lain di sekolah-sekolah yang lain yang hari ni baru nak bersama-sama dengan saya untuk tuition online, boleh catat. Boleh catat lagu ni, fi'il ni. Saya akan ulang 2 kali. Dan kalau terlepas pun anak-anak nanti boleh tengok dekat balik rakaman ataupun dekat YouTube. Okey, kita mula. Yaqumu bangun, yaktasilu mandi, yusalli salat, yatanawalu ambil, yadhabu pergi, yunazifu bersih, yadrusu belajar, yaqra'u baca, yakulu makan, yunaqishu bincang, yal'abu main, yarji'u pulang, yushahidul tonton, yuraji'u ulang kaji, yanamu tidur, la 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 la. Okey, Ustazah ulang sekali lagi yang fi'il yang last sekali, yanamu. Okey Okey, kita ada sekali lagi masa untuk kita ulang lagu ni. Anak-anak boleh catat dan boleh menyanyi sama-sama. Okey, lagi sekali. Yaqumu bangun, yaktasilu mandi, yusalli salat, yatanawalu ambil, yadhabu pergi, yunazifu bersih, yadrusu belajar, yaqra'u baca, yakulu makan, yunaqishu bincang, yal'abu main, yarji'u pulang, yushahidul tonton, yuraji'u ulang kaji, yanamu tidur, la 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 la. Okey, dekat sini ada 15 fi'il. Jadi kalau anak-anak bina ayat,
menggunakan 15 fi'il ini, bukan 30 anak-anak dapat patah perkataan. Memang banyaklah. Tadi Ustazah bina ayat 30, tadi Ustazah hanya menggunakan fi'il tal'abu dan perkataan tahsulu sahaja. 2 aja fi'il. Sekarang ni kalau 15 ni anak-anak bina, memang anak-anak akan tulis karangan yang sangat panjang lah. Jadi boleh catat, boleh belajar menyanyi. Selepas pada ni, boleh menyanyi. Daripada kita duduk menyanyi tak tahu hala Korea tu, kita menyanyi yang berfaedah, yang boleh tambah vocab kita untuk kita tulis jumal dan juga fakrah yang baik. Jadi yang terakhir Ustazah ada satu gambar. Gambar ni pun Ustazah ambil daripada buku teks. Okey, doktor dan juga pesakit. Okey, pelajar-pelajar yang berminat boleh menulis jumal dan fakrah. Boleh tulis fakrah kepada Ustazah, boleh tulis tangan, tangkap gambar, kemudian email kepada Ustazah. Ada email yang tertera di situ. Nanti Ustazah nak tengok, Ustazah semak yang cemerlang, Ustazah akan reply balik, dan yang terbaik Ustazah akan bagi hadiah lah. Jadi anak-anak yang mendengar siaran ini boleh menulis minima 30 patah perkataan. Minima 30 patah perkataan. Dan kita tidak bilang. Perkara yang kita tak bilang, huruf jar kita tak bilang. Jadi anak-anak tak payah bilang lah. Fi, bi, tak payah bilang. Jadi anak-anak boleh describe semua yang ada dalam gambar ni. Doktor ke, pesakit ke, barang-barang ke, di mana mereka duduk, tanya. Guna kata tanya, masuk huruf jar, masuk zaraf, masuk tarkib, seperti mana yang Ustazah ajak tadi. InsyaAllah anak-anak punya fakrah akan jadi panjang. Jadi mungkin nak type di komputer, anak-anak tak ada perisian, orang panggil apa? Arab, dia tak boleh nak type. Anak-anak boleh tulis di kertas, tulis tangan, kemudian snap gambar, kemudian upload aja kat Ustazah, saya nak semak. Jadi sebagai hari ni kita tak ada kahut, ini kita punya pertandingan kita macam ni sahaja tugasannya. Jadi pelajar boleh menyahut cabaran ini untuk menulis fakrah. Nak buat tajuk apa? Fil ayadah pun boleh. Tak ada tajuk pun tak apa, tapi berdasarkan gambar yang telah diberi. Okey ya. Mesti buat sendirilah. Mesti buat sendiri. Jangan pergi ambil karangan kakak lama-lama tu. Buat sendiri. Cuba untuk buat sendiri mengikut kaedah yang Ustazah ajak tadi. Guna tarkib, guna zaraf, guna zaraf zaman, zaraf makan, guna jar. Okey. Masukkan semua benda-benda tu, insya-Allah akan jadi panjang. Jadi boleh submit dekat email Ustazah ni. Okey, jadi setakat tu dulu Ustazah untuk hari ini. Moga-moga kita dapat bertemu lagi insya-Allah di lain masa. Segala yang kurang daripada kekurangan diri Ustazah, mana yang baik daripada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.